Assalamualaikum, kembali kita bersiaran langsung bersama saya Borhan Abu Samad. Kali ini bersama tetamu jemputan saya, Datuk Nordin Abbas. Datuk Nordin Abbas, dia seorang ahli perniagaan. Kita menjemput dari pagi tadi, kita jemput orang yang dalam bidang pertanian, dalam bidang pengguna. Sekarang ni kita jemput ahli perniagaan sendiri supaya mengulas sedikit apa yang diharapkan oleh sektor perniagaan bagi belanjawan yang akan dibentangkan sebentar lagi oleh Perdana Menteri. Datuk Nordin Abbas ni dulu dia Group Managing Director Kumpulan Utusan. Sebelum pada tu Datuk Nordin bersama dengan bank, Exim Bank. Exim Bank. Lama dah lah. Terus sekarang ni Datuk terlibat dalam bidang perniagaan, ya. Penapisan air. Ya. Penapisan air. Dia penapisan air yang macam mana tu? Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada Cik Burhan, Bob. Saya mesra panggil Bob, dan juga kepada Suara Merdeka. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk datang dalam wawancara ini. Tadi soalan Bob pasal yang air itu kan, kita buat anything to do with air, macam treatment of kita buat waste water treatment, kita buat juga penapisan air daripada sungai untuk menjadi tahap air yang boleh diminum. Kita buat juga pembersihan sungai. Jadi macam-macam. Tapi sekarang ni macam juga sektor-sektor yang lainnya, semuanya terbantu lah. Semuanya terbantu. Tapi dia di luar kawalan kita lah. Di luar kawalan masalah kita ni masalah dunia. Ya, betul. Itu yang semua orang menganggap belanjawan kali ini sangat penting. Ya. Belanjawan sebelum-sebelum ni pun penting. Sebab tak ada belanjawan, tak boleh lah kita menguruskan negara. Tetapi belanjawan kali ini sangat-sangat penting. Dan kebanyakan orang berharap untuk belanjawan ini lebih kepada belanjawan rakyat. Bagaimana pandangan itu? Okey, pertama sekali saya memang setuju lah. Sekarang ini adalah masa yang begitu kritikal, kerana kita menghadapi banyak masalah. Dan saya tahu ramai di antara teman-teman korporat saya, teman media, malah rakyat marhain, semuanya mengatakan belanjawan kali ini harus menjadi belanjawan rakyat. Bagi saya pula, kalau saya lihat ya, belanjawan kali ini saya boleh umpamakan sebagai belanjawan pembawa ketenangan. Sebab apa kita katakan belanjawan pembawa ketenangan? Kerana keseluruhan rakyat Marhain sedang menghadapi satu situasi yang paling teruk yang tak pernah kita hadapi sebelum ini. Ya, saya tahu kalau kita bercakap dengan tokoh-tokoh mana pun, ya, dari industri mana, dari korporat, dari industri perniagaan sekalipun, tiga perkara kita tak boleh lari, iaitu masalah COVID, masalah kesihatan pada rakyat, masalah ekonomi, ya, dan of course masalah politik. Jadi kalau bagi saya lihat belanjawan ini, saya boleh dissectkan menjadi dua bahagian. Satu, apakah harapan rakyat? Kedua, apakah harapan kerajaan? Dan di manakah titik pertemuan di antara harapan dan kemampuan? Jadi bagi saya, secara amnya itu yang harus belanjawan ini dapat mengatasi ataupun menangani, membawa ketenangan kepada rakyat, ya, tetapi mengikut kemampuan yang kerajaan dapat lakukan. Satu aspek yang paling dibimbangi sekarang ni, ramai orang kehilangan pekerjaan, dan satu lagi orang ramai bimbang tentang kesihatan. Kesihatan sebab penularan wabak COVID ni, ya. Dalam hal ini, bagaimana belanjawan itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah itu? Ya. Ini satu cabaran yang besar tahu untuk kerajaan kita. Kerana
harapan rakyat. Okey, mula-mula let's look at economic problem yang dihadapi oleh rakyat. Economic problem ini boleh mencapai satu tahap di mana orang seperti kita ada B40, M40, T20. Kalau kita lihat B40 contohnya, kita bagi penekanan kepada B40. Jangan terkejut ya kalau ada banyak terjadi cases di mana I won't have food to put on my table. Saya tidak ada kemampuan untuk membeli makanan meletak di atas meja di mana saya ada 5 orang anak contohnya. Jadi kesian kalau kita lihat begini. Jadi bagi saya masalah ekonomi yang dihadapi oleh rakyat ini tidak boleh tidak. Kerajaan harus sedaya upaya cuba menangani. Itu yang saya kata memberi ketenangan kembali kepada rakyat. Kerana bagi saya contohnya, kalau saya mempunyai satu masalah ekonomi yang teruk di mana nak mencari sesuap nasi pun sudah menjadi susah, saya akan ketepikan masalah kesihatan saya. Saya akan ketepikan masalah COVID. Kalau kita tengok terjadi di negara jiran kita pun, di mana mereka tidak mengendahkan, mereka tidak mengendahkan undang-undang ataupun peraturan-peraturan mengenai COVID, kerana mereka harus keluar mencari susup nasi untuk anak-anak mereka. Jadi dalam langkah yang diambil oleh kerajaan dengan memberi bantuan BPM, melaksanakan moratorium. Contohnya, sebelum ini kerajaan dah memberi 2-3 bantuan insentif. Masyarakat kita ni ada cash. Ya, supaya ada cash. Bagi saya, secara menyeluruhnya kerajaan harus melihat satu strategi yang merangkumi cash dan juga economic assistance. Economic assistance ni bukan setakat cash saja, tetapi bantuan di mana rakyat akan mendapat compensation, tetapi kerajaan dapat to spend, to churn out economic activities. Contohnya macam memberi kerja. Jadi rakyat dapat duit kerana dapat kerja, tetapi kerajaan juga dapat kerana dia memberi pekerjaan, jadi dia dapat economic benefit kepada negara secara keseluruhannya. Tetapi kita harus ingat, saya tahu ramai orang dah sebut pun, kalau dicakap dari segi peluang pekerjaan, kita tahu banyak sektor di mana peluang pekerjaan dipenuhi oleh rakyat asing. Dan ini adalah juga satu gejala ataupun faktor yang harus dipertimbangkan secara teliti oleh kerajaan, kerana rakyat asing yang mendapat kerja di sini ni, kalau kita tengok economic performance of a country ya, salah satu aliran keluar adalah repatriation of money outside, pergi kepada negara asal mereka. Jadi rakyat asing di sini yang mendapat pekerjaan di sini seperti rakyat Bangladesh, rakyat Indonesia, umpamanya, mereka memang banyak menghantar kembali ataupun repatriate wang kepada negara asal. Jadi kerajaan kita harus melihat benda ini yang harus ditangani. Jadi bermakna ambil lebih ramai pekerja tempatan supaya mengisi lompang yang ada tu lah. Yes, correct. Kalau kita tengok di negara tetangga Indonesia, dia baru-baru ni dia meluluskan undang yang dipanggil undang-undang Omnibus. Omnibus ni buruh ke apa? Dia Datuk faham kan? Dia satu undang-undang yang memansuhkan berapa banyak undang-undang semata-mata untuk create lebih banyak peluang pekerjaan. Dia nak tarik pelabur supaya pelabur masuk. Sebab undang-undang dia banyak menghalang pelabur. Sebab kerana birokrasi ini menyebabkan orang asing tak berani melabur di Indonesia. Dan salah satu yang dibantah sebab gaji minimum dimansuhkan, cuti tahunan dikurangkan. Jadi ramai yang membantah, tapi Jokowi selaku Presiden Indonesia, dia meluluskan undang-undang tu secara diam-diam. Sebabnya dia memikirkan mewujudkan peluang pekerjaan secara besar-besaran sangat penting. Jadi di Malaysia, apa yang harus dibuat oleh kerajaan Malaysia?
untuk create peluang pekerjaan. Sebab sekarang ni jumlah orang yang menganggur sekarang ni dia dah cecah juta sekarang ni. Okey, kalau saya boleh kupas sedikit ya, keadaan di Indonesia, saya rasa persepsinya sekarang adalah oleh kerana mereka terlampau ingin attract foreign investment, ataupun mereka terlalu ingin dilihat ya, persepsi adalah dilihat pemerintah di sana atau kerajaan di sana terlalu ingin mengambil hati kapitalis ataupun corporate sector ataupun the big businesses, sampai ke tahap di mana the rights of pekerja hampir dilupuskan, dilupakan terus ya. Jadi inilah yang membuat kalau saya tak silap ada rusuhan semua kan. Rusuhan terjadi di merata tempat di Indonesia kerana rakyat memberontak, dilihat kerajaan terlalu memihak kepada investors ataupun gulungan-gulungan peniaga-peniaga besar ini. Jadi kalau kita mengambil situasi di Indonesia sebagai satu contoh, jadikanlah ia sebagai teladan. Bermakna kerajaan harus peka mengimbangi bagaimana harus menarik foreign investment, tetapi pada masa yang sama jangan dianaktirikan rakyat kita sendiri. Jadi benda itu amat penting bagi kerajaan. Tetapi saya harus puji kerajaan kita sebab saya tahu di dalam menggubal ataupun dalam membuat belanjawan ini di dalam masa proses persediaannya, saya tahu Yang Berhormat Menteri Keuangan banyak membuat diskusi-diskusi dan mengambil input-input dari berbagai gulungan, ya, dari berbagai sektor. Beliau sudah tentunya mendapat banyak cadangan-cadangan yang bernas, yang baik, yang kreatif, yang saya kira akan dapat kita lihat nanti di dalam belanjawan ini bila ia dibentangkan pukul 4 nanti. Selain itu, rakyat minta antara dia DPF, KWSP dibagi kebenaran untuk mengeluarkan maksimum 10,000. Tapi setakat ini kerajaan memang macam agak keberatan dengan alasan simpanan itu untuk hari tua. Tapi di pihak rakyat pula menganggap sekarang ni masa dia orang dalam keadaan terdesak, jadi dia memerlukan tunai tu, dan itu adalah duit mereka. Ada juga yang berpendapat sebenarnya kerajaan tidak mempunyai kemampuan untuk membenarkan 10,000 tu dikeluarkan dari KWSP. Bagi pandangan itu macam mana? Bagi saya ini again kita menghadapi satu situasi mengimbangkan, iaitu mengimbangkan keperluan jangka masa pendek dan juga macam mana nak to ensure that kita tidak gamble kepada masa depan rakyat, iaitu dari segi jangka masa panjang. Jadi bagi saya kaedah memberi kebenaran kepada pencarung untuk mengeluarkan wang daripada KWSP adalah satu cadangan yang memang sangat baik sekali. Hanya sekarang ini berapa banyak yang kita boleh benarkan. Inilah saya pasti pihak kerajaan, terutama dari segi dari pihak Kementerian Keuangan dan juga KWSP, saya pasti mereka berbincang dan mereka tahu kaedah-kaedah yang akan digunakan, di mana kita harus membenarkan pencarung mengeluarkan wang, tetapi jangan sampai ke tahap kita mengambil risiko yang tinggi terhadap masa depan mereka juga. Jadi kalau saya lihat, bagi pendapat saya itu kepandaian dan kebijaksanaan mengimbangi di antara short term urgent requirement dan juga long term kelestarian. Pertama.
Kedua, saya tahu ramai orang have been mentioning, dan saya juga pasti kemungkinan besar akan dipersetujui oleh kerajaan, iaitu moratorium. Moratorium kan, dilanjutkan moratorium. Saya adakah bank boleh bertahan lagi kalau dilanjutkan? Saya pasti bank boleh bertahan. Memang akan extending moratorium ini memang akan menjejaskan profitability of the bank. Tetapi kalau dibandingkan dengan austerity situation of the rakyat, austerity situation rakyat, maka saya kira bank secara bijaksana akan mengatakan we will sacrifice for a while until things get to the normal situation, ekonomi kembali pulih and all that, then kita akan kembali beroperasi seperti biasa. Buat masa sekarang, pihak bank harus bersama-sama dengan kerajaan menunjukkan satu sikap compassion kepada rakyat. Jadi moratorium itu bagi saya memang sangat-sangat diperlukan dan dialu-alukan. Bukan setakat terhadap B40 yang meminjam, M40 pun saya boleh kata majority would welcome that. Betul sebut pasal bank ni, bila COVID ni tak ada sektor yang tidak terjejas. Semua sektor terjejas. Semua sektor terjejas, termasuk bank. Tapi bank adalah tonggak ekonomi negara kita lah. Adakah sampai ke tahap nanti kerajaan perlu mengambil langkah menggabungkan bank atau bail out mana-mana bank, macam ketika krisis ekonomi 1997, kalau kita tengok bank di Indonesia pun banyak dijual dan digabungkan. Adakah kita akan sampai ke tahap itu juga nanti? Sebab Datuk pun background dari bank kan. Ya. InsyaAllah saya rasa kita tak akan sampai ke tahap itu. Contoh kalau kita lihat ini feel good factor, bukanlah feel good factor. Ini supaya rakyat tak merasa terlalu gundah, ataupun kerajaan tak merasa terlalu risau tentang tahap keupayaan bank. Secara keseluruhannya ekonomi kita walaupun tak sebaik dulu, tetapi masih boleh dianggap baik, kerana kalau kita tengok keupayaan negara secara keseluruhannya, I think international reserve kita ada lebih kurang 100 lebih million US lagi, unemployment rate kita walaupun kita rasa sudah mencecah 1 juta orang menganggur, tapi unemployment rate kita kalau saya tak silap latest adalah lebih kurang 5.4, mungkin 5.4%. Tapi kalau kita lihat negara jiran kita, contohnya kalau saya tak silap Indonesia punya rate of unemployment sekarang 9% lebih, walaupun populationnya banyak population 250 million kalau tak silap. Jadi dia punya unemployment rate 9% lebih, dan dianggarkan sampai tahun 2021 nanti kurang-kurang 5 million ke atas lagi tambahan kepada angka unemployment. Jadi secara keseluruhannya ekonomi kita masih okey, hanya kita kena pandai mengimbangi, dan dalam masa inilah bank kita harap dapat membantu. Tapi saya lihat tahap bank membantu pun tak sampai ke tahap yang merisaukan. Jadi bank masih mempunyai satu asset base yang kuat, keseluruhan bank-bank kita mempunyai satu asset base yang kuat. Jadi saya tak risau, saya tak fikir akan sampai ke tahap itu. Macam contohnya systemic problem for the banks lah, tidak akan sampai ke tahap itu, insya-Allah. Dia bila kita dengar pandangan orang yang dari background bank cakap macam tu, kita rasa lega sikit lah. Salah satu benda yang kita risau kalau bank kita collapse, habislah sistem ekonomi kita. Tujuan saya pun memang saya nak kalau boleh rakyat mendapat
sedikit ketenangan apabila mendengar pembentangan belanjawan nanti. Jadi rakyat akan merasa tenang dan kerajaan akan merasa apa yang diberi kepada rakyat adalah sesuatu yang dapat penerimaan yang sebaik mungkin daripada rakyat. Tetapi rakyat harus ingat juga ya, kerajaan mempunyai cabaran-cabarannya yang tertentu. Contoh, kita nak menangani masalah COVID, we want to flatten the curve. Jadi kerajaan mungkin akan perketatkan ataupun akan extendkan PKPB ini, ya. Tetapi kalau kita membuatkan regulation yang ketat, contohnya, ia mungkin akan ada negative impact kepada aktiviti ekonomi dan akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Kalau saya tak silap, beberapa kuarter kebelakangan ini pun kita mengalami penguncupan ekonomi, dan penguncupan ekonomi inilah yang kita kena jaga supaya ada seimbang, ya. Tak mau terlalu teruk sangat penguncupan ekonomi, dan pada masa yang sama tak nak bebas supaya tak nak bebas sehingga kan kita tak kontrol COVID-19 dan masalah COVID ini akan berterusan pada jangka masa yang panjang. Kita tak mau itu. Satu lagi isu yang dibangkitkan untuk mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Yep. Salah satu dia dengan mengecilkan jumlah kabinet, ya, anggota kabinet. Tapi tuntutan daripada parti politik tidak seolah-olah tidak membolehkan kabinet itu dikecilkan, sebab semua parti politik nak ada wakil sebagai anggota kabinet. Tapi kalau kita tengok juga dalam krisis-krisis ekonomi sebelum ni, kerajaan akan buat potongan gaji menteri, kaki tangan awam. Apakah kali ini akan berlaku lagi? Kemungkinan, sebab kita tak tahu. Sebab kita perlu berkorban dalam keadaan sekarang ni. Ya, betul. Tapi kita jangan berharap rakyat bawahan ni nak berkorban sampai ke tahap mana lagi. Dia orang pun dah dalam keadaan tertekan sekarang ni. Mungkin macam contohnya the leaders need to show by example lah. Contohnya potong 10% gaji, bagi balik pada kerajaan supaya boleh membantu dari segi kewangan. Okey, pertama sekali kita memang berharap sangat dan kita berdoa agar negara kita akan secepat mungkin berupaya mengatasi masalah COVID ini. Pada masa sekarang pun, apa yang dilakukan oleh kerajaan bagi menangani COVID-19 ini, bagi saya satu inisiatif ataupun proses yang memang baik, yang disanjung oleh rakyat secara keseluruhan, tahu. Even mereka-mereka daripada luar negara pun mengambil Malaysia sebagai a very good example untuk negara mereka mencontohi. Satu. Kedua, dari segi pengorbanan kita nak lihat bukan setakat rakyat saja pengorban, tapi kita nak tengok leaders pun berkorban. Itu. Okey, saya nak menyeru sedikitlah kepada ahli-ahli politik, ahli-ahli politik kita. Persepsi rakyat sekarang ni, persepsi rakyat sekarang ni apabila mereka melihat ahli-ahli politik, bagi mereka it is more a situation whereby there is a struggle for power. Jadi mereka tak lihat ahli-ahli politik ini berjuang demi rakyat. Mereka melihat ahli-ahli politik ni lebih kepada untuk kepentingan power dia orang dan juga untuk kepentingan peribadi. Walaupun saya ingin mempercayai bahawa trust deficit yang ada, yang ada pada pemimpin kita ataupun ahli-ahli politik kita, lebih elok saya kata ahli-ahli politik kita, saya mahu percaya bahawa walaupun nampak mereka bergelut dari segi trying to grab power, tapi ada mereka memang dari segi kepentingan rakyat tu sentiasa di fikiran mereka dan sentiasa menjadi objektif mereka. Tetapi apa yang kita rasa yang kita nak dan apa persepsi rakyat sekarang ni adalah berbeza, ya. Jadi adalah menjadi, bagi saya menjadi satu cabaran kepada ahli-ahli politik, tolonglah
sambutlah dengan baik seruan yang di Pertuan Agong. Ya, sambutlah seruan yang di Pertuan Agong, iaitu ketepikan semua isu-isu politik, ya, konsentrit kepada membina kembali ekonomi negara, ya, membantu rakyat, terutama rakyat-rakyat B40, ya, yang terlalu memerlukan bantuan. Politicians need to lead the way, show us the way. Bila Datuk sebut pasal politik ni, kita tak boleh tidak akan sentuh lah pasal pucuk kepimpinan kita kan. Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, mula kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sangat disukai oleh rakyat. Betul. Kerana rakyat merasai Tan Sri Muhyiddin sangat memahami lah apa yang dihadapi masalah rakyat. Tetapi apabila Tan Sri Muhyiddin dan ahli-ahli politik terlampau sibuk dengan percaturan politik, menyebabkan rakyat menjadi jelek, rasa memandang tidak suka dengan pendekatan yang diambil. Bagaimanapun selepas Agong titahkan supaya tumpuan diberi kepada penyelesaian masalah ekonomi dan COVID, dan semua kebanyakanlah ahli politik, walaupun ada lagi lah yang masih dalam kata bergoyan lagi, tapi di pihak kerajaan sudah sepakat untuk melaksanakan apa yang dititahkan oleh Agong. Dan kita lihat masyarakat sekarang ni boleh menerima balik apa yang mahu dilakukan oleh kerajaan. Dari segi Tan Sri Muhyiddin sendiri pun, dia kerajaannya agak malang, sebab dia masuk dalam keadaan krisis, di mana dia terpaksa bukan saja bergaduh dengan pembangkang, dia kena bergaduh di dalam kerajaan sendiri. Tak pernah ada lagi dalam sejarah Malaysia ni kerajaan bukan turut dihentam oleh pembangkang dan kerajaan sendiri. Macam mana tu tengoklah keadaan dengan bajet nak luluskan bajet ni pun satu cabaran ni bagi Tan Sri Muhyiddin ni. Wow, memang agak sulit kerana seperti yang Cik Bob cakap tadi, Tan Sri Muhyiddin mengambil alih tampuk kepimpinan negara ini pada suatu waktu yang memang terlalu mencabar. Saya bukan seorang penganalisis politik. Saya tahu mungkin ada sedikit percaturan, perbincangan, mungkin juga perbalahan di dalam kumpulan Pakatan Nasional itu sendiri. Perikatan Nasional itu sendiri. Tambahlah pula penekanan ataupun tekanan yang diberi daripada pihak-pihak pembangkang. Kalau kita lihat masa mula Tan Sri Muhyiddin mengambil alih tampuk kepimpinan, memang respons rakyat begitu baik sekali, dan Tan Sri Muhyiddin berjaya membawa mengisytiharkan beberapa insentif demi membantu rakyat secara keseluruhannya. Tetapi oleh kerana suasana politik di Malaysia terlalu terumbang-ambing, maka terjadi terlalu banyak exaggeration, fitnah menfitnah, membuatkan, saya percaya kerjanya menjadi makin sukar. Tapi saya rasa alhamdulillah di pihak Perikatan Nasional sendiri telah ada satu persetujuan, bahawa diberi waktu supaya kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat menumpukan masa sepenuhnya untuk menangani masalah ekonomi, masalah COVID, dan mereka akan mengenepikan masalah politik. Kalau saya lihat yang cadangan Tan Sri Muhyiddin baru-baru ini kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan darurat, kan? Bagi saya ramai orang melihat, tengok Yang di-Pertuan Agong tak setuju dengan cadangan, tidak memperkenankan. Bermakna secara moral ke, ramai kata Tan Sri Muhyiddin kalah lah. Tapi cuba kita lihat
ini saya mungkin salah ya, saya bukan penganalisis politik, saya ekonomi. Kalau saya lihat dari segi kestabilan negara ya, cadangan Tan Sri Muhyiddin itu adalah beliau risau. Bagi saya lagi saya mungkin salah. Beliau risau kalau beliau tak dapat, kalau PM tak dapat pengisytiharaan darurat, maka ada kemungkinan besar pembentangan belanjawan tak akan dapat kelulusan daripada parlimen, dan lanjutan kepada itu kemungkinan besar juga akan ada vote of no confidence, bermakna akan jadi huru-hara, kemungkinan protes, kemungkinan pun riot. Kita tengok di Indonesia pun sudah ada riot, even di Bangkok ada riot yang tersendiri, ya, mereka tersendiri. Jadi Tan Sri Muhyiddin kalau boleh dia nak bajet diluluskan dan tidak ada vote of no confidence. Walaupun yang di-Pertuan Agong mengatakan tidak akan ada darurat tidak perlu diisytiharkan, tetapi yang di-Pertuan Agong juga telah menitah, ya, yang telah menitahkan bahawa beliau baginda tidak mahu ada sebarang gangguan kepada pembentangan belanjawan 2021 ini, dan beliau mahu ada kestabilan dalam politik dan beri masa untuk kerajaan, ya, fokus energi kerajaan ini kepada memulihkan ekonomi, menangani masalah COVID. Jadi bermakna secara moralnya juga, Tan Sri Muhyiddin menang ni sebab dia dah tak perlu risau pasal belanjawan 2021, dan dia tak perlu risau juga pasal vote of no confidence, undi tidak percaya. Jadi bagi saya Tan Sri Muhyiddin dapat lebih fokus. Sebenarnya kita baru nak pick up ni perbincangan ni, tapi masa dah tamat. Allahu Akbar, dah seronok ni. Dia dah bagi signal dah tamat, sebab kita nak bagi laluan, nanti kita akan ada siaran langsung. Saya perlu Datuk last. Saya perlu menyarankan, tapi saya tahu ini akan dilakukan. Selalunya perbelanjaan ini the document looks very nice, ya, tetapi masalahnya adalah di dalam implementation proses. Implementationnya selalunya ada ketirisan ataupun mengambil masa yang terlalu lama. Ini kerajaan harus melihat, ya, akan kena make sure tidak terjadi begini, ya. Kedua, ya, tadi kita lihat, kita kena perlu lihat bajet atau pembelanjawan ini adalah satu live document, bermakna kalau boleh tiap-tiap 3 bulan, every quarter, sepatutnya ada discussion melihat ke mana arah tuju dan apakah whether the success, ya, of the budget. Jadi kita kena monitor. Kalau perlu diubah suai, kita ubah suai. Yang pentingnya pihak kerajaan, pihak ministry, pihak GLC pun harus bekerjasama, make sure that the budget is being implemented according to plan. Kalau benda yang tak berapa cantik, ubahkan, supaya at the end of the day, seperti yang Cik Bob mention tadi, rakyat yang harus mendapat faedah yang baik dan menjadi pemenang terakhir. Okey, Datuk. Terima kasih banyak sudi hadir. Alright, my pleasure. Nanti Tan Sri Muhyiddin nak bentang bajet, kita pun nak dengar juga. Ya, betul. Saya pun memang nak dengar sangat. Semua kita terpaksa hentikan, tamatkan perbincangan kita hari ini. Tapi selepas bajet nanti ada lagi ulasan dari pakar ekonomi yang akan membincangkan lah apa yang dibentang oleh Tan Sri Muhyiddin ini. Dengan itu sekian saja, terima kasih. Kita jumpa lagi selepas bajet nanti.